kata Syekh Ibn Atha, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udal. Meresapnya rasa manisnya hawa nafsu dalam hati merupakan penyakit yang sukar diubatinya, yakni disembuhkannya. Jadi Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan kepada kita suatu bentuk penyakit yang sukar, yang susah untuk dirawat. Iaitu apabila seseorang melakukan keburukan dan kejahatan, lalu di sebalik perbuatan buruk dan jahat tadi itu, dia ada kemanisan, yakni ada kesedapannya. Kerana nafsu lah. Jadi kesedapan di sebalik melakukan keburukan ni, dia ada bahagian nafsu dia. Ada bahagian nafsu dia tu, jadi kesedapan melakukan keburukan tadi tu, bila dia mula meresap, menyerap ke dalam hati manusia, dia akan menjadikan satu penyakit yang sukar untuk dirawat, diubati. Dengan erti, manusia ni memiliki kalbu, memiliki hati. Jadi hati manusia itu disifatkan ada kalanya sihat, ada kalanya sakit. Atau menggunakan bahasa yang lain, ada kalanya dia dapat melihat, ada kalanya dia buta, dia tak dapat melihat. Ataupun ungkapan-ungkapan lain lagi lah. Yang mana ungkapan-ungkapan tu untuk menjelaskan situasi ataupun keadaan jiwa manusia. Jadi jiwa manusia ni sebagaimana badan juga, dia ada sakit, dia ada sihat dia. Sebagaimana badan kita ni ada jenis-jenis penyakit dia, kemudian ada keadaan-keadaan sihat dia tu, maka hati manusia pun seperti itu juga. Dia ada sakit dia, dia ada sihat dia. Jadi sakitnya jiwa manusia ni, hati manusia ni, antara bentuk penyakitnya itu adalah apabila dia diresapi oleh kelazatan melakukan kejahatan. Iaitu kesukaan, kegembiraan, kecenderungan hati kita tu, tarikan hati dalam melakukan keburukan dan kejahatan tu. Itulah yang akan menjadikan hati kita sakit, dan sakit itu sakit yang susah untuk dirawat, diobat. Macam badan kita ni begitu juga. Dia ada penyakit dia. Ada penyakit yang mudah kita nak rawat. Ada penyakit tu kadang-kadang dia dah bersarang dalam badan kita ataupun dah melekat dengan badan kita, dah menjadi susah untuk kita rawat. Maka demikian juga hati manusia ini, dia ada penyakit dia. Jadi bila hati manusia ni, jiwa manusia ni, dia dihinggapi oleh penyakit tu, dia berpenyakit lah. Bila dia berpenyakit, banyaklah kainan-kainan nafsunya. Iaitu keyakinannya akan jadi semakin lemah, kemanisan ibadatnya hilang, bahkan menjadi jemu, menjadi malas, menjadi berat dan sebagainya. Kemudian hati manusia pula akan tumbuh, akan dihinggapi oleh pelbagai sifat-sifat buruk, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, penuh dengan hubung dunia, penuh dengan pandang serong, pandang huduh korang, pandang remeh korang, penuh dengan rasa sombong diri, bangga diri dan sebagainya. Itu semua adalah kelakuan bagi jiwa yang sakit. Ehwal bagi jiwa yang sakit. Jadi sekarang Syekh Ibn Atha nak beritahu salah satu daripada punca kenapa jiwa manusia ni boleh jadi sakit sehingga timbul fenomena-fenomena semacam tadi tu, iaitu meresapnya ke dalam hati manusia kemanisan, yakni kelazatan, kesedapan melakukan keburukan dan kejahatan. Sebab perkara-perkara buruk ni telah ditetapkan di dunia ini memang menjadi keinginan, menjadi kesedapan dan kelazatan. Ini kita boleh ambil dalam satu hadis Nabi. Ada Nabi menjelaskan apabila Nabi menyatakan mengenai syurga dan neraka ni, berkaitan dengan syurga dan neraka ni, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Kalau kita terjemah secara langsung, secara direct, secara zahir, dia bermaksud huffatil jannatu bil makarih. Dipenuhi syurga ini dengan benda-benda yang dibenci. Makarih ni benda yang tak suka. Jadi kalau kita terjemah direct itu memang tak nak faham lah. Ataupun kalau kita faham yang salah lah. Macam mana pula? Sedia maklum syurga ni tempat nikmat. Syurga ni tempat pembalasan yang baik. Tiba-tiba Nabi kata, hufadil jannatu bil makarih.
Dipenuhi syurga itu dengan benda-benda yang tidak disukai. Di sinilah perlu pada kefahaman yang baik. Perlu pada huraian yang betul. Kalau kita terjemah semata terjemah, kita akan bertembung dengan konsep asal syurga tu seperti yang disebut dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain, bahawa syurga ni tempat nikmat, tempat perbahasan baik. Tiba-tiba hadis ni kata gitu. Jadi sama ada bila kita bila kita memahami teks hadis tadi tu secara zahir gitu tu, terjemah gitu tu, dia membawa salah faham lah. Atau ada kemungkinan kita kata hadis tu tak betul. Lalu kita tolak, hari ni timbul kecenderungan macam ni. Ini bahaya hari ini. Hari ini orang tidak menghormati lagi institusi ulama-ulama terdahulu dan sumbangan mereka, keilmuan mereka, kealiman mereka, bukan saja alim, bahkan kewarakan mereka itu sehingga ilmu mereka itu dipercayai. Kemudian ada lagi konsep-konsep lain yang memperkukuhkan keilmuan mereka ni, ada dokongan daripada alim ulama lain sehingga timbulnya apa yang disebut sebagai kesepakatan atau jumhur ataupun ada ijma' dan sebagainya sehingga ilmu tu jadi kukuh institusi ni. Hari ni ada orang nak peroboh institusi ni. Dengan kalang dia tu, dengan kaya faham dia tu, dengan ilmu dia setapan tu, banyak mempersoal. Kalau dia mempersoalkan dengan persoalan-persoalan untuk tahu, untuk mendalami, baik. Tapi sekarang ni mempersoalkan lebih kepada meruntuhkan institusi kesarjanaan Islam ni. Ini bahaya. Kalau dia alim pak tapang, tak apa. Kalau dia alim sungguh, tak apa. Ni hadis pun kokak-kokak, nak terjemah pun baharambang sekali, tiba-tiba nak beri komentar yang mudah-mudah terhadap banyak perkara. Ni contoh nak khabar benda-benda macam ni lah timbul. Hadis ni macam ni kalau kita tengok sebitas lalu kau, sama ada kita akan jadi salah faham sehingga menyatakan syurga tu tempat benda-benda hak orang tak berhari, tempat benda buruk, ataupun kita rasa berlawan dengan apa yang kita tahu dalam ayat dan hadis lain tentang syurga ni tempat nikmat, lalu kita tolak hadis ni. Kan hadis tak betul ni. Ni satu pattern hari ni berlaku, tolak hadis. Padahal hadis tu dari segi periwayatannya sahih tarafnya. Ni perlu ada penafsiran benda-benda macam ni. Jadi bila disebut hufatil jannatu bil makarih, dipenuhi syurga itu dengan perkara yang dibenci, maka dijelaskanlah, iaitu dipenuhi syurga itu dengan sesuatu dengan perkara-perkara yang menyumbang kepada syurga itu, benda tu tidak disukai di dunia ini. Begitu, kena faham. Ya, ni perkara-perkara yang menyumbang kepada syurga di akhirat nanti. Perkara tu di dunia hari ni benda orang tak suka. Suruh semayang. Suruh semayang bukan kenyang. Bukan yelah kita tahu bila kena lakukan amalan semayang ni, memanglah kita bukanlah kita jadi hilang dahaga dengan semayang tu, bukanlah jadi kenyang, bukanlah jadi secara apa yang kita nampak depan mata, bukanlah boleh makan dengan semayang ni secara zahirnya. Tapi itu satu kewajipan agama, perlu dilakukan. Lebih-lebih lagi nak semayang subuh, sedap aku tidur daripada aku bangun. Jadi nak kabarnya amalan-amalan ni pada dasarnya di dunia ini untuk manusia secara umumnya tidak disukai. Sekalipun ada pada setengah orang yang mengalami perubahan jiwa, benda-benda macam ni menjadi kesukaan hati dia, itu hal lain lah tu. Kita tak nak bincang situ. Tapi nak kabarnya pada dasarnya, secara umumnya, kebanyakan pada tahap kebanyakannya, perintah-perintah agama ni banyak benda-benda hak kita ni berlawan dengan nafsu kita. Berlawan dengan kesukaan kita. Jadi itu maksud hadis. Dipenuhi syurga itu dengan sesuatu yang amalan-amalan yang menyumbang ke syurga itu di dunia ini tidak disukai. Dengan arti berlawan dengan nafsu manusia. Kemudian dinyatakan wahufatin naru bisyahawat. Kemudian dipenuhi neraka pula dengan syahwat, dengan keberhayaan. Keberhayaan ni sedap-sedap lah, kesukaan lah. Jadi takkanlah gitu pula syurga ni awak tahu belaka, tempat pembalasan seksaan, tiba-tiba bisyahwat dengan keinginan, kesedapan, kemahuan. Apakah? Jadi kemungkinan yang akan berlaku macam saya kata tadi, kemungkinan orang tolak kenyataan ni, dia kata hadis ni. Dan saya pernah dengar orang gaya mikir pasal ni. Kita pernah dengar. Bila dia baca stopok diterjemah, rasa tak masuk akal dia, berlawang. Dia kata hadis ni tak pakai. Ataupun hadis ni tak boleh nak terima. Padahal sabit kesahihan dia dalam Sahih Muslim. Dan sumber-sumber periwatan yang lain lagi. Tapi nak khabar pattern kita hari ni. Cepat dah hal-hal tu. Dia kena rojok lah.
apa huraian alim ulama kita dalam perkara ni. Jadi dipenuhi neraka dengan perkara-perkara yang dibenci itu dengan erti sebab-sebab yang menyumbang, yang membawa, yang menyebabkan kepada balasan neraka ni kalau di dunia ini benda-benda sedap-sedap yang mendorong ataupun benda yang kesukaan. Sepertilah yang sedia kita tahu, perzinaannya dan sebagainya, makan tanpa haknya, tak kira halal haramnya. Lepas tu benda yang nafsu manusia cenderung ke situ banyak. Banyak benda-benda yang menyumbang kepada neraka tu pada dasarnya memang di sebaliknya ada keinginan-keinginan, ada keberahian nafsu manusia ni. Itu maksudnya. Jadi sekarang Syekh Ibn Athar nak beritahu kekuncinya bahawa apabila kesukaan ataupun kecenderungan hati melakukan keburukan ni dah bertopok dalam hati. Kata orang sera dalam, menyerap ke dalam hati manusia, dah menjadi satu keinginan hati manusia. Dia akan menjadikan, di kala itu hati manusia akan sakit. Melakukan kesalahan, itu menjadi lumrah hidup manusia. Tak ada orang salah. Yang terpelihara ni sedia maklum, seperti yang kita tahu semua, itu para Nabi dan Rasul. Yang lain tu adalah salah tu. Cuma tinggal lagi sikit banyak, berat ringan, besar kecil, bulan kedok, tu je bezanya. Tapi salah tu tetaplah ada salahnya. Tapi masalahnya sekarang ni, kalau nak beritahu bahawa manusia melakukan kesalahan itu adalah perkara yang kita anggap sebagai normal lah. Normal. Sebab tu kita disuruh supaya sentiasa muhasabah, sentiasa betul balik, istighfar, taubat betul balik. Itu kaedah-kaedah Islam tu ada benda-benda berkait dengan perkara itu tu. Tapi jadi sekarang ni nak kabarnya bahawa melakukan kesalahan itu adalah normal. Bukan disuruh, bukan nak khabar satu galakan dan surah. Tak, nak khabarnya itu kenyataan lah. Cuma yang Syekh Natak nak khabar kita, nak membahaskan malam ini, nak membicarakan apabila melakukan kesalahan-kesalahan itu yang mana dasar kepada ataupun di sebalik perkara-perkara buruk yang manusia buat ni, dia ada hawa nafsu dia ada kesukaannya tu. Yang tu sekiranya dia mula sebati dengan jiwa manusia, meresap. Maksudnya manusia buat sekali, lepas tu buat sekali lagi. Bila banyak kali dia buat, akhir sekali dah menjadi meresap ke dalam hati dia keinginan melakukan keburukan. Jadi sedap. Mungkin baik awal tu dia buat dalam keadaan merasa bersalah. Lepas tu buat lagi, kurang sikit. Lepas tu ulang lagi, akhir kali jadi sedap. Dia kebiasaan melakukan kesalahan. Itu maksudnya. Jadi apabila perasaan-perasaan ini mula bertopok dan meresap ke dalam jiwa manusia, pada waktu itu jiwanya akan jadi sakit. Dan penyakit itu tu penyakit yang susah nak dirawat, kata Syekh Nato. Tak mudah nak rawat. Nak buang kesalahan kita buat tu agak mudah, nak berhenti, nak tinggalkan dia apa kita buat tu agak lebih mudah lah. Berbanding nak buang, nak kikih, nak cabut perasaan sedap ataupun kegembiraan, kesukaan, kecenderungan hati yang terikat dengan perbuatan buruk tu, itu lebih susah. Itu maksudnya. Jadi bila perasaan itu timbul dalam hati, dia akan menjadikan hati manusia sakit. Apalah maksud sakit hati ni macam mana?